الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل وسلم على نور الأنوار
وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضال. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bawa sehari. Lalu ni kita bawa 3 sekali selawat nah. Satu lagi Fatih. Setiap hari kita akan bawa Fatih. Lepas Fatih kita bawa selawat tafrijiyah. Lepas tafrijiyah kita akan bawa Anwar. Nah, kita himpun 3 selawat penawar ni setiap hari insya-Allah nak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Ya ibadallah sekalian, sahabat-sahabat seukhwahku, sahabat dunia akhiratku. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, yang diridhai Allah, yang dikasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita, teramat-amat syukur ke atas anugerah yang Allah limpahkan kepada kita. Hari ini kita menjadi tetamu masjid Umar Abdul Aziz, cicit kepada Umar Al-Khattab. Alhamdulillah. Ya, bahagianya orang yang menuntut ilmu ni setiap hari dia jadi tetamu sana, tetamu sini, tetamu. Yang janji yang penting kita semua pasti menjadi tetamu Allah bila dijemput pulang nanti. Yang mana mohon kepada Allah agar dilayan kita seperti layanan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita diciptakan dengan penuh khalaqal insana dha'ifa, dijadikan manusia itu lemah sungguh kita ni lemah daripada segi semangat, lemah daripada segi kudrat, lemah dari segi ingatan, lemah zahir dan batin lah. Tapi alhamdulillah, dalam kelemahan tu kita boleh lawan juga dah. Kita lawan juga nak buat baik. Kita lawan kelemahan kita, cari kekuatan untuk nak melakukan kebaikan. Kena ada kekuatan walaupun tak larat. Badanku sakit ya Allah. Badanku sakit, tetapi rohani aku, jiwaku ya Allah meronta. Minta makan. Rohani minta pengisian, minta makan. Pemakanan rohani ialah zikrullah. Majlis zikrullah itulah makanan rohani. Isi dia. Tak lagi dia rasa tenang. Alhamdulillah, hari ini kita akan masuk bab yang ke-11 pada menyatakan kelebihan segala masjid. Kitab Al-Jauhar Al-Mahfuz. Siapa nak beli? Ada lagi kah? Edisi. Ya, mai. Alhamdulillah. Barakallah. Mai. Alhamdulillah. Habaklah 10 kali pun aku tak ingat harga. Apa Ju? Minta maaf Ju nah, sabar je lah. 43 saya bagi kat Ju nah. Tak lagi lah nah. Mengaji dulu. Dia nak bagi dah. Ya. Oh, nak ada lagi Ju, ada lagi Ju. Habis tu insya-Allah ada rezeki kalau berkata bulan depan ada. Dia nanti bawa. Dia pun bawa tak banyak-banyak, dia bawa 1-2 jalan ni insya-Allah. Bagi nombor siap-siap kat dia. Kalau nak order kat dia bagi nombor dengan telefon.
Sekejap lagi dia nanti bawa mai, orang dia tak ada. No? Baik. Hari ni kita nak baca bab ni, kena mengenalah juga dengan kita. Sebab kita nak jadi ahli masjid kan. Walaupun perempuan ini agak terkebelakang. Dari segi soft dia, dari segi suara dia, dari segi tindakan dia dalam masjid, agak terkebelakang. Betul tak? Kalau soft pun orang suruh kita duduk belakang-belakang tu. Kalau ada lelaki penuh orang hambat kita di belakang, tak apa. Janji Allah terima aku. Bukan kerana perempuan itu dibenci, dipinggirkan. Tetapi Allah nak jaga perempuan itu agar bentuk tubuh dia tak dilihat oleh lelaki yang ajnabi. Sebab tu dia suruh kita duduk belakang. Belakang-belakang. Tak lagi orang tengok hangpa punya badan, kan? Tak kira lah solid moli ke, besar tondram ke, tak kira. Jadi bila kita duduk di hadapan lelaki, kita akan menjadi tontonan lelaki. Orang kalau tengok kita, dia akan tengok pada keseluruhan. Jadi Islam tu dia sayang dekat orang perempuan, dia letaklah belakang-belakang. Tapi tak pernah dia pinggirkan orang perempuan daripada pahala. Tak pernah dipinggirkan. Malahan dilipat kali ganda atas tindakan wanita-wanita. Jadi tak zalim dah. Islam mengangkat darjat wanita. Kita tengok tang mana kedudukan kita di dalam masjid pula. Tengok kelebihan masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah At-Taubah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah ila akhir. Artinya sesungguhnya meramaikan segala masjid itu orang yang beriman dengan Allah. Baik, ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak kenal orang beriman? Macam mana nak kenal orang beriman? Ketika ini Nabi SAW sedang duduk di kelompok masyarakat yang ada Yahudinya, ada Nasraninya, ada munafiknya, ada Muslim mukminnya, ada Muslim sahaja. Ada Muslim itu Islam, ada Muslim mukmin Islam yang beriman, ada Muslim munafik Islam yang munafik, ada Yahudi, ada Nasara. Jadi nak tengok perbezaan di antara 5 puak yang duduk di kalangan Nabi SAW ketika itu. Macam mana nak kenal orang Islam yang mukmin? Bukan sekadar Islam sahaja, bukan Islam munafik. Maka kata Nabi SAW melalui satu ayat daripada surah At-Taubah ayat yang ke-18, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Kalau hampa nak kenal, nak tengok orang yang beriman dengan Allah, siapa dia? Orang yang selalu ya'muru masajidallah, yang mengimarahkan masjid, yakni rumah-rumah Allah, yang mengimarahkan rumah-rumah Allah. Apa maksud mengimarahkan? Selalu meramaikan. Bukan bagi ramai saja sembahyang, tidak. Macam daripada satu hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, barang siapa yang hadir ke masjid waktu solat subuh berjemaah. Yang ni Nabi umum, tak kira lelaki ataupun perempuan. Tapi kalau perempuan, dia seorang isteri, janji dapat permit. Dapat permit. Atau suami lagi bagus, bawa dia sekali. Atau suami tak mau bawa, takut batai sembahyang kot jalan, tak apa, aku pergi dulu lagi mahang kemudian. Tak apa, macam mana pun tak apa, janji dapat permit. Okey, itu yang dimaksudkan dalam hadis ni. Kata Nabi SAW, barang siapa pergi bersolat subuh berjemaah, dia pergi awal. Dia pergi awal makna dia bukan tunggu azan baru pergi. Dia pergi awal, dia tunggu masuk waktu. 5.55 masuk tu subuh. 5.45 dia sampai. Kan?
Sementara dia nak tahu langkah ke, tak kira lah dia jalan kaki ke, dia naik motor ke, dia naik kereta ke. Tapi orang perempuan ni dia banyak cerita sikit lah. Kalau kata dia berjalan mai, paling tidak pun dia ada satu beg. Dia nak letak beg dia kan. Nah, dia nak perkena aurat dia betul-betul. Dia nak perkena diri dia betul-betul. Baru dia boleh angkat takbiratul ihram nak solat tahiyatul masjid. Tapi kalau orang lagi, kita tengok cut dia lari cut. Dah boleh semayang dah masuk dah. Nah, orang perempuan ni dia nak panggil roh dia hak keluar melilau tadi tu. Bukan mudah nak seru roh masuk balik. Kan? Jadi pahala, ya Allah. Rupanya ada pahala. Kata Nabi SAW. Dia main awal sikit. Sebelum masuk itu, tak kira lah 10 minit ke, 5 minit ataupun 2 minit. Allah akan bina masjid. Allah akan bina rumah manzil untuk dia di dalam syurga. Dia main tunggu masuk waktu subuh. Main awal sikit. Bukanlah main awal banyak. Tak kira pukul 3 pagi pakat pergi tunggu dah. Main awal sikit. Tunggu masuk waktu subuh untuk nak solat subuh berjemaah dengan imam. Maka Allah Ta'ala akan bina manzil. Satu rumah di dalam syurga buat dia. Okey. Janganlah duk bayang lagu rumah kita tu. Kalau bayang rumah kalau tegak-tegak lagu rumah aku tak dapat pun tak apa. Alhamdulillah. Ada bumbung, ada lantai, ada dinding. Walaupun bumbung bukan kita punya, dinding bukan kita punya, lantai pun bukan kita punya. Hak ada dalam tu je kita punya. Jadi semua bukan kita punya. Pun Alhamdulillah. Aku ada tempat berteduh. Okey. Rumah yang akan diberi oleh Allah Ta'ala sebagai hadiah untuk orang yang istiqamah. Istiqamah maksud dia keraklah, selalulah. Jangan pergi sedah ke pergi dah. Buat permohonan dapat dah rumah sebiji dan syurga jadi tak payah pergi dah. Maknanya istiqamahlah, selalulah untuk menerima manzil. Manzil ni tempat perlindungan. Syurga tu dah cukup menjadi tempat perlindungan. Allah Ta'ala nak letak lagi satu rumah. Rumah dalam syurga jangan bayanglah lagu rumah kita. Rumah kita kalau kata sehari tak nyapu, pasal berbulu biji mata tengok. Rumah duduk atas tanah lah. Rumah yang duduk atas tingkat-tingkat saya rasa tak banyak risiko sangat kot. Yang rumah macam rumah saya duduk atas tanah yang kucing masuk keluar ni. Lepas tu tak mahu pakai kasut. Nantilah ingat nak kena beli dua kasut mama pasang-pasang kan. Jadi macam itulah keadaannya. Yang Allah Ta'ala nak bagi. Rumah ni bukan Allah Ta'ala bagi rumah saja. Lengkap. Lengkap dengan anak bidadarinya. Segak-segak sangat kot anak-anak bidadari. Yang nak jadi pelayan-pelayan ahli surga. Ahli surga yang macam mana? Yang hadir solat subuh di masjid. Dengar. Masjid. Bukan surau. Bukan surau. Kenapa? Allah Ta'ala mengangkat darjat masjid. Kerana pada masjid itu disebut juga sebagai rumah-rumah Allah, di antara rumah-rumah Allah. Awak rumah Allah, Allah duduk dalam tu ke? Mereka kata Allah Ta'ala tak bertempat. Allah duduk dalam rumah ke? Hanya simbolik perkataan sahaja. Yang mana tempat dipuji Allah, tempat diagungkan Allah, tempat kita membesarkan Allah, maka Allah suka tempat tu. Allah suka tempat tu. Maka disebut sebagai rumah-rumah Allah. Jadi orang yang beriman, hati dia sentiasa ingat nak ke masjid. Susah hati, banyak masalah cari masjid. Yang iktikaf lah. Macam kita ni langkah-langkah masuk dalam masjid, dah pakai solat tahiyatul masjid. Habis solat tahiyatul masjid, niat yang iktikaf. Kemudian duduk, buka kitab pula. Allah. 3 perkara yang dilakukan dengan pahala yang berbeza-beza. Mula berjalan kaki. Okey. Walaupun hadis tu tak ada ni, tapi saya nak bawa dulu hadis sahih ni. Rasulullah bagi tahu kepada Ka'ab. Rasulullah bagi tahu kepada Ka'ab. Ka'ab ni rumah dia jauh daripada masjid. Di antara sahabat yang rumah jauh daripada masjid. Ulang alik. Orang jauh jalan kaki Kena mai awal sikit lah.
dah jalan kaki. Bila dia sampai ke masjid, tercungak-cungak, kadang tu terlambat. Tercungak-cungak nak kejar takbir pertama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang tu awal, datang rumah dia jauh, dia tak ada kenderaan, dia main awal. Satu hari bila dia sampai-sampai, dia tengok-tengok Rasulullah dah nak diri dah. Lari dia, lari. Dia berlari, dia takut dia tertinggal takbir awal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan setengah orang, biar pergi, boleh masbuk, tak payah baca Fatihah. Nah, senang. Sambung tentang setengah saja. Ada yang orang berfikiran macam tu. Jadi Ka'ab ni dia tak mau. Nah. Bila dia dalam keadaan tercungap, Rasulullah nampak yang dia sedang berlari untuk masuk saf. Lepas bagi salam, Rasulullah tegur dia. Rasulullah kata lain kali jangan lari. Walau saf telah pun didirikan, jangan berlari. Kerana berlari itu, kamu bersifat tergesa-gesa. Al-ajilah minas syaitan. Orang yang tergesa-gesa itu adalah sifat syaitan. Rasulullah kata jangan lari. Jalan cukup. Kalau sempat, sempatlah. Takbir pertama kalau tak sempat, bolehlah masbuk. Lepas tu, cadangan dari sahabat-sahabat lain. Wahai Ka'ab, ni bukanlah susah terang mana sangat. Belilah seekor baral, himar. Kaldai. Belilah seekor kaldai. Buat tunggangan. Mai ke masjid, taklah penat berjalan kaki. Lepas tu dia kata, aku bukan tak mampu beli, dia kata. Aku mampu beli. Ada di rumah pun, tapi dia buat kerja dah. Dia suruh kaldai dia tu angkut air, angkut kayu. Lepas tu, kisah gandum untuk isteri dia. Takkanlah aku nak gunakan dia pula, bawa mai masjid, dia nanti nak kena bawa aku, dah lah rumah jauh, dia kata. Lepas tu, pahala dalam rumah, kisah gandum, angkut air, angkut kayu. Dah dapat kat baral tu, dia kata. Kemudian, dia bawa pula aku mai masjid, pahala melangkah tu dapat pula kat dia juga. Aku cemburu sebenarnya dengan hemar aku ni. Cemburu dengan hemar dia. Itu yang dia tak naik. Rasulullah sambil tersenyum. Sambil Rasulullah angguk kepala. Pemikiran sahabat tu jauh sangat. Dia bukan tak mau naik kenderaan tu, bukan tak ada. Dia kata ada. Pahala dia dah bagi kat orang tu banyak dah. Betul ke pahala hemar tu dapat? Dah. Kan binatang mana ada mukallaf. Binatang tak ada mukallaf, tak diberatkan pahala dan dosa. Binatang kalau tak kahwin beranak dapat dosa tak? Berzina kot. Kadang mak tu beranak anak jantan. Mai dia besar, dia mengorak mak dia balik. Dosa tak? Dah. Dia pun tak taklif. Dia pun tak taklif. Kita apa hang ni? Mak hang pun nak try. Dia tak taklif. Jadi dia kata dia cemburu dekat himar. Walhal himar tu tak taklif. Sebab tu yang Rasulullah senyum tu. Dan dia ni, dia bukan tak tahu kata himar dia tu tak taklif. Tak diberati dosa dan pahala. Saja dia nak abang dekat kawan-kawan yang duk peleceh. Belilah kereta. Belilah motor. Macam tu lah. Kan tak boleh. Dia tak boleh. Aku mampu beli. Tapi kalau semua aku bagi kat dia, aku nak ada apa? Sebab, bersebab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berjalan kaki ke masjid, satu langkah dia menghapuskan satu dosa. Kifarat dosa dia. Satu langkah lagi mengangkat darjat dia di sisi Allah Ta'ala. Hadis banyak tentang melangkah ke masjid ni. Ini di antara hadis yang Rasulullah baca dekat Ka'ab. Satu langkah mengangkat, mengkifaratkan satu dosa dia. Satu langkah lagi dia melangkah, mengangkat darjat dia di sisi Allah. Dia kata, kalaulah aku tak ambil peluang ni, bila yang aku nak dapat? Jadi aku rela berulang alik hal keadaan berjalan kaki. Tak pergi balik, jangan naik kereta.
sejalan kaki dah. Kalau Ka'ab boleh berjalan jauh dah. Itu sahabat dah, sahabat kita tak. Yang tu sahabat kita dah dah. Kita dah juga. Kita kok mana pun nak jual. Kita mau pahala banyak-banyak tapi kita malas buat amalan. Ni di antara yang Nabi sebut dah. Kalau hampa nak kenal orang yang beriman, itulah dia. Itulah dia. Hati dia hingga bergantung je. Nak ke masjid ni tak boleh dah. Kalau kata kita ajak dari mana-mana ni, dia hingga duk 7 jam. Tak boleh, waktu nak masuk dah. Aduh, semak perut sungguh lah dia ni. Kita ajak saja dari mana. Tak boleh ni, waktu nak masuk dah. Dia kira nak cari masjid. Itu kelebihan yang mana Allah Ta'ala campakkan di dalam hati orang yang beriman, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak lain dan tak bukan akan ditempatkan ke dalam syurga. Besar. Besar pahala orang yang bergantung hatinya pada masjid. Tu saya kata hari ni kalau kita baca ni, kena sangatlah dengan kita. Syok lah tu. Okey. Maaf saja saya melawak Kita tak baik sangat Kan saya kata kita tak baik. Kita baru duk belajar nak buat. Kita baru duk belajar nak buat baik. Lama-lama baiklah kot InsyaAllah. Baik. Diriwayatkan adalah pada hari kiamat datang kaum bagi berhenti mereka itu di atas siratul mustaqim. Menangis mereka itu. Maka dikatakan baginya, lalu olehmu atas sirat. Maka kata mereka itu, kami takut daripada api neraka. Maka kata Jibril alaihi salam, betapa kamu lalu atas laut? Maka kata mereka itu, dengan perahu. Maka didatangkan segala masjid yang mereka itu sembahyang padanya seperti perahu. Maka naik mereka itu akan dia, lalu mereka itu dengan dia di atas sirat. Subhanallah. Subhanallah. Besarnya pahala orang yang ke masjid, yang mana diriwayatkan di dalam satu hadis. Maksud diriwayat ini diceritakan di dalam satu hadis yang mengatakan pada hari kiamat nanti, waktu dibentangnya sirat, kita baca Tanbihul Ghafilin hari Selasa baru ni, sirat itu dibentang di atas mulut neraka Jahanam. Panjang dia 1000 tahun perjalanan. Halusnya seperti rambut yang dibelah 7. Jauh sangat. Ada orang yang dapat melintas bila dia nampak titian sirat tu luas. Seluas mata memandang. Pendek sependek-pendeknya. Hilang daripada pandangan mata. Terbang terus. Ada sahabat yang terbang. Ada yang sampai seperti kilat. Siapa ingat saya cerita minggu lalu, baru ni ya? Baru mari dulu. Siapa yang sampai macam kilat? Siapa yang terbang? Jafar Tayyar. Terbang. Terus sampai Allahu Akbar. Kita bukan nak terbang ni. Kita nak lintas. Kita ni kalau orang bagi titi, tu saya kata bukan bagi apa? Titi hayun. Ada tali tu. Berkegantung kiri kanan. Gaya dah. Di bawah bukan api. Sungai. Sungai pun dekat lutut je. Pun takut. Takut jatuh. Ini sirat dibentangkan di atas mulut neraka Jahanam. Di bawah tu api marak menyala. Kakak menangis. Takut nak lintah. Titi dah halus. Bukan pendek, panjang. Menangis. Tak boleh nak pergi. Bila tak boleh nak pergi, maka ditanya. Jibril alaihissalam kata, awak tak lalu lagi? Lalulah. Jalanlah, kami takut. Ini disebut, riwayat ini atau kisah ini daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang takut meletakkan kaki di atas sirat. Kalau kata macam tu memang terasa diri ni takut. Jangan kata titi sirat yang halus tu. Kalau hang bagi besar batang nyok saja, apa aku tak percaya kat batang nyok tu, dia bulat.
Kan? Kita ni mula-mula rasa seimbang. Mai tengah nak jatuh. Tak jatuh kita kata nak jatuh. Dan jadi tak seimbang. Jangan kata naik titik, naik flat tinggi-tinggi tu pun sudah lah. Baru ni pindah apa yang komputer tingkat 60. Kau panggil apa? Top tu kan? Kan jalan atas kaca. Tak percaya saya kat kaca tu. Aku punya berat lagu ni. Mau ketok lah tu. Dia tak apa. Tak apa. Dia bagilah plastik. Sarung di kasut tu nak. Aku tak percaya sungguh kat kaca tu. Nampak di bawah. Tak apa. Dia apa dok kata tak apa. Ni tebal ni. Kalih peluru tembak pun tak lut. Aku tak percaya. Punya takut tu lebak tu nak. Dengan amalan esok ni kita nak melintas ni lah. Kita nak melintas sirat dengan amalan. Baik. Mungkin kita tak ada kenderaan. Tapi boleh kita buat kenderaan tu di dunia. Diceritakan dalam riwayat yang kita baca ni. Malaikat Jibril tanya dulu masa hampa duduk di dunia dulu. Hampa lintah laut macam mana? Jawab umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami naik perahu. Kami naik kapal. Kami naik bahtera. Malaikat Jibril tak tanya hampa terbang ke atas angin. Masa tu kapal terbang tak ada lagi. Semua Rasulullah je naik burak. Lagi canggih kenderaan Rasulullah dah. Jadi, maka kata Jibril alaihi salam, panggil mana-mana masjid yang pernah kamu singgah, yang pernah kamu lakukan solat berjemaah, yang pernah kamu lakukan amal ibadat di dalamnya, yang pernah kamu masuk buat zikrullah di dalamnya. Jadi perahu untuk kamu melintasi sirat. Besar pahala dia no. Besar pahala dia. Dia mai. Jadi seperti perahu untuk ditunggangi oleh orang yang pernah mengimarahkan dia. Naiklah di atas tu, dapatlah menyeberang lautan api neraka jahanam dengan selamatnya. Mudah-mudahan. Pergi masjid bukan nak pergi berkelahi tau. Jangan marah tau. Haji ada yang marah kat saya. Ada yang pergi berkelahi di masjid. Ada yang pergi masjid semata-mata nak dengar Tok Imam tu baca. Tak kena Tok Imam ni. Tak kena hang tu baca bagi kena. Dia tak baca juga. Dia nampak orang je salah. Itu baca ni mana hafal lagi. Kalau kata tak kena, hampir bagi kena. Aku perempuan. Hajak hak yang lelaki bagi kena. Yang ni dia cari salah orang. Masuk-masuk. Masjid tu ada Tok Syok tak? Ada. Tak cicak tak ada. Awak yang tak faham buang tak? Dia dah buang dah. Tadi cicak berak pula. Kan? Hang tolonglah buang. Itu kerja dia. Dia dapat gaji ikut. Ambul. Terus hatilah masjid lagu ni. Dia tak boleh jadi perahu. Jadi kayu katuk kepala hang tu. Tolak lagi. Jadi dayung tolak hang bagi masuk. Cepat-cepat sikit di dalam neraka tu. Ada yang habis ke masjid macam tu nak. Macam-macam lah. Ada yang habis kerana nak jawatan. Kan? Kita tak payah rebutlah apa-apa jawatan tu. Cukuplah jawatan yang Allah Ta'ala bagi. Besar jawatan kita. Apa dia? Khalifatullah. Khalifah Allah. Itulah jawatan yang Allah bagi. Dan riwayat lagi daripada Anas radhiyallahu anhu. Daripada Nabi SAW sabdanya, dihasyarkan. Dihasyar ni tanda dihimpunkan. Tulis sikit. Kan saya kata sekali lagi balik nak pergi baca di rumah kan. Dihimpunkan. Segala masjid dunia pada hari kiamat seolah-olah seperti unta yang putih kakinya daripada ambar dan tengkuknya daripada za'faran dan kepalanya daripada kasturi dan tali hidungnya daripada zabarjad dan segala orang yang menuntungkan ni menyambutkan dia dan segala imam mengalu akan dia dan segala orang yang memeliharakan sembahyang mengikut akan dia. Maka lalu mereka itu pada padang kiamat, yang di padang mahsyar, maka berkata ahlinya, siapa mereka itu? Malaikat yang muqarrabunkah atau anbiya yang mursalun? Maka dikatakan mereka itulah
orang yang memelihara atas sembahyang berjemaah daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan satu riwayat, satu hadis diambil cerita oleh Anas bin Malik, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkenaan hal ehwal keadaan masjid di hari kiamat nanti. Selepas dunia dibinasakan, masjid Allah Ta'ala akan bangkitkan bersama-sama di padang mahsyar nanti. Jadi bangkit balik. Nah, kita akan jumpa dengan masjid Umar Abdul Aziz, masjid Umar Al-Khattab, di antara masjid yang kita dijemput mengimarahkan lah. Nah, alhamdulillah. Nah, walaupun kadang-kadang haid tak boleh di sini, di sinun, kan? Tapi kehadiran tu tetap dicatat. Dan dikatakan oleh Rasulullah, dihimpun, dibangkit semula mereka ni. Di padang mahsyar nanti, hal keadaan mereka itu seperti unta. Dia tak main rupa macam masjid dah. Hal keadaan mereka itu seperti unta, yang mana katanya unta yang putih kakinya daripada ambar. Ambar ni apa? Ambar ni apa? Dia haruman lah. Ambar ni haruman. Lah ni cuba picum tapak kaki unta tu. Allahu Akbar, jangan kata cium. Kita sampai ladang unta, tahan dah nak apa? Harin ayat kencing dia. Busuk dia punya najis dia. No? Kan tak tahan. Selalunya Mutawin nanti pesan. Gelah kasut. Gelah kata orang Pulau Pinang. Celek kasut. Tak lagi apa? Tai unta lekat di tapak kasut, busuk satu bak tu. Yang ni kata Rasulullah, dia diperbuat daripada ambar. Punya harum, punya wangi. Tengkoknya daripada za'faran. Tak za'faran ni apa? Za'faran ni batu merah. Batu merah. Terus duduk bayang lah. No, tak macam mana nak bayang tengkok daripada batu pula dah. Hidup kan? Hidup. Yang dia kata penyambut dia, penyambut dia dan segala menuntungkan dia. Okey, dia akan menyambut. Masuk di sini dah. Dia akan menyambut, maksud dia tetamu yang akan menghuni duduk di atas dia, yang akan menjadi penunggang dia, penumpang dia. Dia kata segala imam. Segala imam mengalukan dia. Dia panggil imam. Oh, rupanya untung kan jadi imam masjid ni, no? Tak lagi balik habaq kata imam. Bagus yo. Dunia akhirat untung. Dapat jadi kapten atas unta. Siapa? Unta masjid. Lepas tu dia kata apa lagi? Dah lepas dialu-alukan para imam dan segala orang yang memeliharakan sembahyang yang mengikutkan dia. Jemaah. Imam dapat, jemaah dapat naik sekali. Lalu mereka itu di padang mahsyar. Bila lalu di padang mahsyar, orang pakat tengok, depa ni ada kenderaan. Kenderaan cantik pula tu. Ditanyakan, ditanya siapa depa ni? Siapa depa ni? Lalu malaikat yang muqarrabun ke? Ni malaikat. Kata seorang tukang jawab, ni malaikat. Yang duduk lalu ni malaikat. Bukan. Tanya pula seorang, yang ni siapa dia? Aku rasa-rasalah, ni lah para anbiya, nabi-nabi. Bukan nabi. Malaikat yang muqarrabun pun bukan. Anbiya pun bukan. Kalau bukan anbiya, mursalun, rasul-rasul kot pun bukan juga. Yang mana dikatakan kepada mereka itu, ni dijawab persoalan demi persoalan yang timbul di benak fikiran orang yang berkumpul di padang mahsyar, dijawab oleh malaikat Jibril. Mereka itu ialah orang yang memeliharakan atas sembahyang berjemaah. Itulah orang yang jaga sembahyang berjemaah. Di kalangan mana? Di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahu Akbar. Istimewanya, no? Istimewanya. Tak ada lah apa, nak tak larat saja. Tak pergi masjid. Hari ni tak pergi masjid, tapi awak hari ni rasa macam pening sikit, tapi hari ni tak pergi. Hari ni sakit pinggang. Hari ni tak pergi. Hari ni pun tak pergi. Lama dah tak pergi kot. Ya? Lama dah kata, lama dah tak pergi. Awak yang tak pergi, dah lama-lama tak pergi, rasa sengkan pula nak pergi. Aduh. Apalah alasan demi alasan. Nah, yang kita bagi. Tapi bukan main nak naik kenderaan. Di akhirat nanti nak naik tak? Rajin-rajin lah, no? Tapi saya kata perempuan kena ada cok permit. Okey, kalaulah kita ibu tunggal. Tak ada siapa dekat kita ni. Nak pergi permit tak mana, no? Okey, kalau kita seorang ibu, maka di bawah tanggungan. Kita di bawah tanggungan anak lelaki kita. Kalau kita tak ada anak lelaki, kita dah kematian suami, anak lelaki tak ada. Yang ada hanya anak perempuan. Abang aja kat mereka. Mak nak pergi masjid nak. Api dah mak oi. Bukan apa, kalau tak abang jatuh dalam hutan serai, siapa tak jumpa? Sekurang-kurangnya maklum. Walaupun tak perlukan permit apa-apa. Ada lagi ke hutan serai lah ni? Kita hutan batu, Pulau Pinang ni dengan hutan batu lah, no? Dulu semua hutan serai lah. Siapa? Saya ingat mak saya kalau dia letak perbandingan jatuh, dia suka kata jatuh dalam hutan serai. Sebab dia akan suruh kita ambil serai kan. Kita nanti tunggi dan ambil serai. Kena pening tertunggi dalam tu lah. Lah ni budak-budak suka ambil serai pada tak reti. Dia bonak mahal yang batang banyak-banyak tu. Mana ubi awak tak gerak? Daun tajam sangat. Aku tak boleh. Aku sepak pemesong. Kita suruh dia ambil serai. Dia ambil mahal banyak-banyak tu. Aku nak ubi dia. Dah daun tu tajam sangat. Dia hiris tangan dia berdarah. Tak boleh tu. Tak reti. Yang dia tahu pergi kedai. Bawa balik main sikat. Kadang-kadang kering kesik pun tak ada apa. Alah lecak kat serai pula. Makcik ni masalah sungguh. Baik, seterusnya. Sabda Nabi SAW. Al-masjidu baitu kulli mu'min. Bermula masjid itu rumah bagi tiap-tiap mukmin. Ini tempat ibadahnya. Alhamdulillah. Jadikan masjid itu sebagai rumah tempat beribadah. Kita nak pergi buat apa pun di masjid. Sehingga kan ada satu hadis Nabi SAW. Baginda bersabda, barang siapa yang berwuduk di rumahnya. Ini bukan di Mekah, bukan di Madinah. Ini di rumah Malaysia. Berwuduk di rumah dia, lalu dia berjalan ke masjid, atau dia pergi dan dia balik. Mana ada pergi tak balik-balik? Orang mati ya pergi tak balik-balik. Betul tak? Orang mati orang bawa. Memang berwuduk siap di tempat mandi. Orang usung pergi masjid, orang tak balik tak? Tak balik dah lah cik, no? Tinggal terus dah. Pergi dan kemudian balik. Jihad wa rajab. Pergi dan balik. Kata baginda SAW, Allah akan bukakan 1000-1000 pintu rahmat kepada dia. Pintu rahmat Allah ni banyak sangat-sangat. Macam-macam rahmat. Dan rahmat itu bukan sekadar di dunia, malah peroleh di akhirat. Baik, kita masuk masjid. Ada doa kan? Doa apa ni? Pakat masuk dah tadi. Okey. Sesempurna di antara kita dia akan bagi doa Rabbighfirli dhunubi waftahli abwa barahmatik, ataupun Rabbighfirli abwa barahmatik pun boleh juga. Tapi paling sempurna, paling mudah ingat, paling senang ingat, saya ingat di masjid-masjid tiada di pintu dia. Rabbighfirli dhunubi waftahli abwa barahmatik, ataupun Allah maftahli abwa barahmatik. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa aku. Bukakanlah kepadaku abwab. Jamak daripada perkataan babun. Apa dia babun? Pintu. Albab. Albab.
pintu. Kita kata, ya Allah, waktu kita nak langkah masjid, ampunilah segala dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Tak, pintu rahmat Allah banyak mana? Tak terhitung banyaknya. Pintu masjid ni cuba kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sebelah. Hatang ni ya. Sebelah. Kita kira luar lagi. Itu baru pintu masjid. Pintu rahmat Allah. Sebanyak-banyak bilangan bintang di langit, banyak lagi bilangan rahmat Allah. Sebab tu orang yang berwuduk di rumah, yang dia tak main perhabis ayat masjid. Ada juga yang dia saja tak mahu wuduk di rumah. Dia tak mahu ambil wuduk di rumah. Tak apa masjid kaya, duit tabung berlambak. Nak buat apa? Bayarlah. Duit ayat. Dia ambil semayang pulau tu, hak yang dia ambil semayang basuh kaki saja. Tengah kolah. Dulu ada kolah lah. Masjid ni ada kolah ke? Ada? Ada? Tak ada? Dia pakai paip je. Paip lagi menila lah. Ada? Buka ayat selaju-lajunya. Bergeleng-geleng lah dah. Ada kan? Basah dengan baju-baju. Kalau pakai kain belekat lah basah. Insaf lah. Habis, tak ada lah pahala yang kata beribu-ribu rahmat yang akan Allah Ta'ala berikan. Kalau nak dapat, kena berwuduk di rumah. Kecuali makan biji dan kerebus banyak sangat. Ambil dah ayat semayang di rumah. Tapi sampel punya cempedak beli. Sesuai cempedak beli cempedak, mahal. Geram sangat mahal, ambil biji rebus. Makan sedap. Makan. Angin. Ambil semayang aja kentut. Ambil dah di rumah. Naklah dapat pintu rahmat Allah yang beribu-ribu punya banyak tu. Tapi aja kentut. Turun pergi ambil lain. Dapat. Sebab apa? Sebab dia memang ambil daripada Allah. Tapi dia makan bahan yang mengundang kepada angin yang menerobos keluar, maka dapat. Tapi kalau dia saja-saja, dia tak dapatlah rahmat tu. Ini kelebihan. Ini Rasulullah kata, bukan saya kata Rasulullah yang bagi tahu. Jadi kalau dia kata masjid itu sebagai rumah kamu, tengok rumah Rasulullah dengan masjid, dalam tu terus. Sabda Nabi SAW, "Idza ra'aitumur rajula mulazimal masjidi fashhadu lahu bil iman." Cantik Rasulullah kata, apabila kamu melihat akan seorang lelaki melazimkan dia akan masjid, maka saksi olehmu baginya dengan beriman. Maknanya di sini, kalau hang tengok seorang lelaki yang lazim, kita nampak dia tu, kita tahu ni waktu nak masuk dah. Pasal apa? Tengok dia pergi masjid. Nampak dia, kita boleh tahu lah. Sekali lagi masuklah waktu. Dia dah siap dah. Kalau nak tengok kata Rasulullah, kamu sedang menyaksikan orang yang dalam keadaan beriman. Saksikan oleh kamu. Itulah orang yang beriman. Kita sampai boleh buat dia jam. Dia lalu dah. Kadang tu kayuh basikal. Lalu dah Pak Haji ni. Sekali lagi masuk waktu. Tapi kita duduk tahan tu ke? Balik dah Pak Haji tu. Aku tak pergi mana lagi. Tak ada kesedaran. Kata Rasulullah, kalau nak tengok orang beriman, macam itulah. Yang sentiasa menjaga waktu-waktunya untuk selalu hadir ke masjid. Balik pergi halau Pak Haji ada di rumah tu pergilah semayang. Nak tumpang syafaat. Masjid bawa syafaat. Yang dikatakan masjid ni, dia akan datang seperti unta yang disebut tadi tu. Dia akan bawa kita sama-sama melintasi sirat. Melalui padang mahsyar yang amat jauh, amat lama, yang kata duduk di padang mahsyar tu bukan duduk. Kalau berdirilah. Kita kalau orang suruh berdiri tu, punya nak cari tang mana lah tempat boleh bertenggek sikit pun jadilah. Dah lah panas sungguh, tak ada tempat nak duduk. Dalam keadaan sakit yang teramat sangat, baju pun tak ada nak pakai. Jadi carilah, kutiplah di antara amalan-amalan yang Rasulullah tinggalkan kepada kita. Nabi ni oleh kerana dia sayang sangat dengan kita,
dia share. Setiap satu kebaikan, dia kongsi dengan kita. Hampa ambil lah. Hampa bukan baca saja, tapi beramal. Bukan sekadar belajar, tapi tidak beramal. Satu lagi hadis daripada Sa'id Al-Khudri. Apabila melihat kamu akan lelaki beradat, yang ini membiasakan, membiasakan ia akan masjid, maka saksi olehmu baginya dengan berimannya kerana firman Allah Ta'ala, innama ya'muru masjidallahi man amana billah. Sekali lagi surah ini disebut, sesungguhnya yang meramaikan segala masjid itu ialah orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini disebut oleh Sa'id Al-Khudri, saksikan, dia kata. Maksud dia kalau hampa tengok orang yang beriman, yang ni orang yang menjaga solat jemaah dia di masjid. Okay. Saya pernah jumpa dia ni budak dia taklah, dia dalam usia 25 tahun ke atas, tapi tak sampai lah 30-40 tahun. Budak muda. Lalu dia jaga solat jemaah dia. Saya kan tempat mengajar tu di masjid. Jadi selalu nampak dia. Dia nampak budak ni. Mula-mula dia kira baju. Dia suka tukar baju dia. Hari ni dia pakai baju turut belaga warna oranye. Cantik. Esok hijau. Kalau hari Jumaat dia kata pakai putih. Dia kata dia ni tak kahwin lagi kot. No? Sebab tu dia senang lenang. Kalau kata nak pergi masjid, hang tak payah kahwin. Hang tak kira hang kahwin ke hang tak kahwin ke. Kalau dia tak rapi, hang tak boleh buat apa. Cucuk hidung dia pun seret, dia tak mampu. Jadi budak ni dia nanti main. Dia main tu sekali kita dengar lah. Masuklah waktu. Duk perhati tengok dia. Rupanya apa yang kita saksikan itu yang sedang kita saksikan orang yang sedang dalam beriman. Orang yang dalam keimanan. Lepas tu, dia jadi 1 jam. Saya punya perangai malas pakai jam. Kalau kata dia nak sampai tu kita tahu lah. Sekejap lagi esak masuk. Sekejap lagi esak masuk. Dia nak sampai. Sampailah satu ketika tu tak nampak. Hilang pergi mana budak ni. Kahwin dah kot. Dia ingat kahwin dah kot budak ni. Lepas dalam 5-6 bulan tu nampak dia main balik. Dia main. Dia naik motor yang sama tapi tak laju. Selalu laju. Semua dia masuk. Tapi tak laju. Rupanya kaki dia bersemi. Dia bawa satu tongkat. Dia accident. Dia accident. Lepas tu, tengok, dia ni kemalangan ni. Sebab tu lama tak nampak. Bila makan orang dah tinggal kaki satu ni nak turun motor susah lah. Tapi dia nanti topang tengok dengan kayu topang dia tu kesian tengok. Agak susah sikit bila naik tu tercengkeh-cengkeh cari kerusi. Solat atas kerusi. Lambat dah pergerakan dia. Ingat dah masa 5-6 bulan juga lah. Lepas tu, waktu saya lepas pelajar-pelajar PMB Uduk tu, dia turun daripada masjid. Dengan capik-capik. Tanya dia. Accident ke? Dia kata, dia kata, lama dah. Dia kata, lama dah. Dia kata, dekat 6 bulan dah. Betul lah sebab tu tak nampak dia. Lama dah dia kata. Ni macam mana? Tanya dia. Dia kata, saya ni patah 3. Memang payah lambat lah dia kata. Dia bagi masa 2 tahun dah tanam besi dalam kaki. 2 tahun baru boleh jalan. Kaki dia tak bagi letak langsung di atas lantai. Lepas tu kata tolong letak. Dia kata boleh dia kata. Boleh. Dia dapat nasihat dari seorang guru dia kata. Nak bagi cepat baik kaki yang patah tu ulang pergi masjid. Dia kata nak bagi cepat baik. Tak sampai 2 tahun dia kata. Tak sampai 2 tahun. 6 bulan boleh berjalan dah. Sungguh. Itulah rawatan yang paling hebat. Ada pada penyembuh yang paling hebat. Siapa dia penyembuh paling hebat? Allah Allah. Allah Allah. Doktor dia cuma boleh bagi jaminan takat-takat mana. Mengikut kajian. Mengikut pengajian dia. Yang selebihnya gantung pada Allah. Kata sungguh dia kata. Tak sakit dah dia kata. Boleh dia ulang main tapi tak sempurna lah. Tak sempurna lah. Dan di antara dia kata. Dulu tidak ni. Nak letak langsung nak bagi kena simen pun tak boleh. Seriau. Tapi lah ni boleh dah. Boleh jalan.
Kita pakai tongkat sikit lah. Kan semen tu tak ada lagi dah. Hebat kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dicampakkan keimanan dalam diri. Kemudian didatangkan satu semangat dan kekuatan untuk mencari redha Allah. Kita cari redha Allah. Allah redha kita. Kita redha dengan ujian Allah. Akan datang kesembuhan. Itulah kita ni lah. Penyakit ni selalu ada. No? Untuk benda yang baik ni, usaha sekadar yang termampu. Nak buat juga benda yang baik, nak buat juga. Okey, ada orang yang dia suka sakit kepala. Sakit sangat kepala. Antara penyembuh sakit kepala, sujud yang lama. Kan orang sakit migrain tu kan? Di antara pengubatnya, sujud yang lama. Jangan duduk saja sujud. Sembayanglah, dah. Dalam sembayang tak ada sujud. Allah bagi hadiah kot. Satu rakaat 2 kali sujud kan? Ni dia tak dua awak, duduk saja tunggi tu. Sakit kepala. Sembayang. Sembayang nyegan. Okey. Ya, masa dah habis dah ni lah. InsyaAllah kita akan sambung bulan depan. Dan sabda Nabi SAW. Man takallama bi kalamid dunya fil masjidi ahbatallahu amalahu 40 sana. Ini orang sembang dalam masjid. Hak ni makcik takut. Sembang dalam masjid. Okey, sembang cerita apa? Hal duniawi. Dan ni kita duk sembang ni. Tapi kita sembang tentang akhirat. Tak salah no? Tak salah. InsyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita. Memberikan kebaikan. Meneguhkan keimanan. Di dalam hati-hati kita. Dapat kembali kepada Allah. Seperti mana para sahabat, siddiqin, syuhada dan juga salihin. Wallahu a'lam. Baik, saya buka soalan. Ya, Waalaikumsalam. Zabarjat. Okey. Saya tak cerita. Zabarjat ni apa kan? Kalau tadi disebut situ za'faran, permata merah. Habis zabarjat dia permata zamrud yang berwarna hijau. Saya terlangkau sampai tadi dah. Permata zamrud yang berwarna hijau. InsyaAllah. Tak tahu macam mana tu. Tak terbayang. Yang kata gambaran syurga ni memang tak boleh nak dengar oleh di telinga, tak pernah dengar. Tak terbayang oleh pandangan mata, tak pernah tengok. Tak dengar cara, tak pernah tengok. Itulah gambaran syurga. Yang macam Rasulullah ni dia cerita kita. Kita nak bayang bagaimana benda tak pernah tengok. Tapi tahulah, cantik. Dia sebuah kecantikan. Baik, soalan? Ada apa no? Ya. Kak Sarah, silakan. Saya tak clear lah. Tak dengar. Kita dah pergi ke masjid. Kita dah pergi solat subuh berjemaah di masjid. Kita orang perempuan lah. Boleh. Ibu tunggal, walaupun dia tiada suami. Dia tak ada suami. Janji saya kata, dia menerima keizinan. Suami dah mati. Dia ada anak-anak. Ada anak lelaki. Bagi tahu kepada anak lelaki. Selagi mana? Okey. Selagi dia jaga kehormatan diri dia. Jaga kehormatan diri dia. Tidak berpakaian yang menjolok mata. Jaga aurat dia. Jaga adab dan kelakuan dia. Maka dibolehkan. Pahala dapat sama banyak macam yang kita baca dalam kitab kita tadi. Tetapi seandainya dia tidak menerima keizinan, adalah haram dia pergi. Okey, kalau kata macam saya sebut tadi, kalau tak ada suami ada anak lelaki. Kalau tak ada anak lelaki ada anak perempuan. Boleh bagi tahu tak? Boleh.
Tapi kena pandai jaga adab kesopanan, jaga aurat, jaga pergaulan. Dibolehkan. Dibolehkan. Kalau tidak, berapa ramai yang nak pergi ke Mekah tu, Madinah tu, tidak. Ibu-ibu tunggal paling banyak. Saya duk bawa jemaah ni, kalau dalam 40 orang, kadang-kadang lelaki dia 6 orang je. 6 orang lelaki. 34 lagi perempuan. Hak yang ibu tunggal lagi ramai. Punya rajin pergi semayang lah. Laju ni. Dapat keizinan daripada mana? Kita ambil permit siap-siap. Kalau kata suami dah tak ada, kita ada anak lelaki. Kalau tak ada anak lelaki, bagi tahu dekat anak perempuan. Jaga adab. Jaga hukum Allah. Boleh tak? Boleh. Boleh. Bukan kita nak pergi menunjuk apa-apa no. Kita nak ambil pahala saja. Nak tagih rahmat Allah. Boleh nak? Sampaikan. Kalau kata ada tempat untuk perempuan solat Jumaat, boleh pergi dah. Kalau ada tempat, boleh pergi. Pergi saja. Tapi dah tak ada, no? Dah tak ada, nampak macam mana? Sebab kita tak disyariatkan, no? Kalau kita disyariatkan, pakailah. Hari Jumaat tu pukul 9 pagi, orang lelaki kalau tak mat, perempuan naik baca khutbah. Tak tahu, orang perempuan ni dia rajin. Luar biasa. Jadi habaq lah. Hari Jumaat, mak tak masak. Hari lain pun dia tak masak. Hari Jumaat, habis sebab Jumaat, tak masak dah. Dia pasal apa? Pasal dia nak pergi duduk soft paling depan. Tapi Allah Ta'ala tak wajibkan perempuan. Bolehlah dia belengkak di rumah. Alhamdulillah. Ya. Okey. Surau, dia tak setinggi darjat masjid. Dapatlah pahala berjemaah. Di antara pahala-pahala yang akan kita perolehi di dalam solat berjemaah. Nanti kita dah baca. Minggu depan kita dah baca. Kelebihan sembahyang berjemaah. Kita dapatlah di musola-musola. Ada banyak. Setiap perbuatan baik kita, walaupun sebesar zarah, Allah Ta'ala bagi pahala. Allah kan kaya, maha pemurah. Dahlah kaya, pemurah pula. Dahlah pemurah, penyayang pula. Dahlah penyayang, pengampun pula. Banyaknya sifat Allah ni. Banyak sungguh-sungguh. Asma'ul Husna. Saya Bina saya sudah dulu minta maaf di atas segala kekurangan diri saya. Semua itu yang buruk, yang tak elok, yang cacat celah datang daripada diri saya sendiri. Yang baik, yang sempurna, yang indah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bihikmatik wa anshur 'alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna qabla al-mauti taubatan wa 'indal mauti syahadatan wa ba'dal mauti jannatan wa na'ima ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekali lagi satu jemputan walimatul urus untuk warga-warga Batu Mau. Mungkin sahabat-sahabat lain yang tak dengar lagi, jangan jemur saya akan ulang selagi tak jemuri. Saya jemput dengan penuh takzimnya ke majlis walimatul urus perkahwinan anak lelaki saya pada tarikh 4 hari bulan 12 hari Ahad, bertempat di Masjid Makbul Teluk Kumbar. Ahad minggu pertama. Jadi dengan lafaz takzimnya, hadirlah. Saya kata, macam selalu saya sebut, kalau sikit, kita makan seorang sikit. Kalau banyak, kita balun banyak-banyak. Jadi, sudi-sudilah. Jemput ni, sekali pasangan dan seisi keluarga. Sekali lagi,
Saya tak mau sebab pergi ungkit dekat ustaz. Ustaz tak jemput, ustazah saja jemput. Lalu dia balik abang kat saya. Hang jemput satu je kat. Dah saya jemput semua, nak. Saya jemput semua. Nak panggil satu rumah ke satu rumah. Kita ramai, nak. Okey, saya jemput semua, nak. Baik. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih semua. Terima kasih Assalamualaikum. Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.